Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi menyambung kembali surah tafsiran surah Taha. Kita berhenti mengelepah ayat 16. Jadi sambung yang pada ini ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. Wama tilka biyaminika ya Musa. Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Musa, dan apakah dia benda yang berada di tangan kananmu wahai Musa? Qala, lalu Musa menjawab, hiya asaya, benda itu ialah tongkatku, atawakka'u 'alaiha, yang aku bertekan ke atasnya. Bertekan ni biasa kalau orang jalan pakai tongkat supaya tidak jatuhlah. Biasa kalau orang yang rasa badan tak seimbang, dia akan berjalan menggunakan tongkat. Wa ahussu biha 'ala ghanami, dan aku memukul akan daun-daun untuk digugurkan bagi keperluan kambingku. Dan bagiku pada tongkat itu ada ma'arib ukhra, ada keperluan kegunaan yang lain. Lalu Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa, alqiha ya Musa, lontarkan, campakkan tongkat itu. Fa'alqaha, lalu dia mencampakkannya. Fa'idha hiya hayyatun tas'a, maka tiba-tiba tongkat itu menjadi hayyah, seekor ular yang bergerak dengan cepat. Macam mana benda hak mati, hak tak bernyawa, boleh bertukar menjadi benda yang hidup. Ini adalah suatu mukjizat. Allah Ta'ala berkuasa atas setiap sesuatu. Kita tak boleh nak ukur perkara ini dengan akal kita yang sangat terbatas, sebab Allah Ta'ala maha kuasa atas setiap sesuatu. Qala khudha wa la takhaf, lalu Allah Ta'ala berfirman, khudha, tangkaplah ia atau peganglah kembali tongkat kamu
kamu yang telah bertukar menjadi ular. Wala takhaf, jangan kamu merasa takut. Sanu'iduha, kami akan kembalikan ia kepada siratahal ula, kepada keadaannya yang asal tadi. Maknanya bila Nabi Musa pegang ular tadi bertukar menjadi tongkat. Wadmum yadaka ila janahik, dan kepitkanlah tangan kamu, letakkan ia di bawah celah lambungmu, nescaya akan keluar. Dalam ayat lain disebut jaibika, dalam poket baju, akan keluar baydha, cahaya putih terang, yang tidak ada yang tidak ada keburukan, cacat padanya, menjadi suatu ayatan ukhra, tanda mukjizat yang lain. Jadi ada dua mukjizat yang disebut di sini. Pertama tongkat Nabi Musa, yang kedua tangannya boleh mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Linuriyaka min ayatinal kubra, kerana kami mahu perlihatkan kepada engkau sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Baik, sambungan kepada cerita Nabi Musa pulang daripada Madian menuju ke Mesir, dan dia sampai ke lembah Tua di sebelah Tursina. Dia melihat api, dia pergi ke situ untuk mengambil api bagi keperluan keluarganya, sebab waktu malam yang gelap dan perlu kepada api untuk menyejukkan badan. Lalu dia terdengar Allah Ta'ala menyuruh kepadanya untuk dicampakkan seliparnya. Innaka bil wadil muqaddas, itu datanglah perintah kepada Nabi Musa, iaitu mendirikan salat. Telah disebut mengelepas dalam tafsiran ayat sebelumnya. Lalu Allah Ta'ala bertanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apakah dia di tangan kananmu? Allah Ta'ala bertanya, bukan mana dia tak tahu, dia lebih tahu. Allah Ta'ala bertanya litambih, sebagai suatu peringatan ala kamali kudratillah, atas kesempurnaan kekuasaan Allah. Kerana dia akan menjadikan tongkat Nabi Musa sebagai suatu mukjizat yang dapat disaksikan oleh Musa dan orang lain. Cuma dalam cerita ni, tongkat Nabi Musa bertukar menjadi hayah, menjadi ular. Ada keperluan lain yang disebut dalam ayat lain. Contohnya ketika Nabi Musa dan Bani Israel tidak jumpa jalan untuk keluar daripada satu tempat, tak jumpa jalan, tersesat jalan, tak jumpa. Selama 40 sanatan yatihuna fil ardh, 40 tahun berada di situ. Maka selama itulah Bani Israel perlu kepada makan minum. Makanya turun al-manna was-salwa, diturunkan al-manna was-salwa. Al-man sini madu, salwa sini daging burung, termasuklah air. Macam mana sumber air dicari? Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina. Ketika Nabi Musa memberi minum kepada kaumnya Bani Israel, maka kami perintahkan kepada Musa, pukullah dengan tongkat kamu akan batu itu. Nabi Musa kata atas batu besar mana, tak tahulah batu itu. Maka keluar daripada celah batu itu 12 sumber mata air. Kita balik ambil di rumah, ambil kayu, kata batu, tak jadi. Boleh sakit saja, tak boleh. Dan ini mukjizat, cerita ni cerita mukjizat. Dalam situasi yang lain, ketika Nabi Musa dan Bani Israel lari daripada buruan Fir'aun dan tenteranya sampai ke tepi laut, fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Maka kami wahyukan kepada Musa untuk memukul laut itu dengan tongkat. Tongkat juga, dia punya objek yang digunakan tongkat juga. Bani Israel minta air pun guna tongkat juga, tidak guna tangan, guna tongkat. Pukul laut pun guna tongkat juga. Lalu laut itu pun falak, jadi terbelah, sehingga terbentuk satu
binaan yang besar atau bukit yang besar, tapi belahan itu bukan satu, jadi 12 sama dengan sumber air yang keluar pada batu juga. Isnata asyrata aina, 12 kesan daripada pukulan tongkat. Baik, Allah Ta'ala menjadikan sebenarnya tongkat ni, dia ada cerita tertentu. Kata Ibnu Abbas, imsakul asa sunnah lil anbiya wa alamatun lil mu'min. Adapun berpegang pada tongkat, maksud pegang ni maknanya jalan ada tongkat tangi, duduk mana-mana ada tongkat. Menjadi sunnah para nabi dan alamat orang mukmin, kata Ibn Abbas. Kata Hasan Basri, fiha sit khisal, ada 6 sifat pada kegunaan tongkat. Ia menjadi sunnah para anbiya, wazinatus salih, menjadi perhiasan bagi orang-orang yang saleh, menjadi senjata silah alal a'da, senjata untuk berdepan dengan musuh, wa aunun lid du'afa, menjadi pembantu bagi orang-orang yang lemah. Bila mereka nak gerak, nak jalan, maka tongkat boleh jadi sebagai pembantunya. Wa ghammul lil munafiqin, sebagai penambah duka bagi orang-orang munafik, wa ziyadah fit ta'at, dan menambahkan lagi ketaatan bagi orang yang beriman. Bahkan Nabi sendiri pernah menggunakan tongkat untuk dijadikan sutrah masa dia salat di kawasan pada pasir. Sutrah ni maknanya penyekat lah, kawasan terbuka. Bila salat dia kena ada suatu tanda. Tanda tu menggunakan asa. Wal ijma' mun'aqidun ala anna al-khatib, menjadi suatu ijma' yang disepakati bahawa seorang khatib yakhutubu bila berkhutbah mutawakki'an ala sayfin aw asa, lalu dia bertekad pegang kepada saif, sama ada pedang ataupun tongkat. Dulu mungkin suasana dulu mungkin biasa guna pedang, tapi yang lebih umum banyak digunakan asa, tongkat. Dan adalah sahabat Nabi Ibnu Mas'ud, seorang sahib asal Nabi, seorang yang menjaga dan mengawasi akan tongkat Nabi, dan adalah dia pernah yakhtubu, berkhutbah dengan berpegang kepada qadib, batang kayu seumpama tongkat jugalah. Dan itu menjadi kebiasaan khulafa terdahulu wa kubara al-khutabat, penyampai khutbah yang hebat-hebat. Wa'adatul Arab, dan menjadi kebiasaan orang Arab, mereka mengambil sesuatu yang dijadikan seperti tongkat, wal i'timadu 'alaiha, dan berpegang kepadanya ketika bercakap. Tidak kata kecek gitu ya, tapi ada sesuatu dipegang. Mungkin kalau sekarang ni kecek depan ni dia ada apa dia, macam mimbar tu, tempat teks tu, mana ada sesuatu yang dipegang. Baik. Jadi kegunaan tongkat yang disebut oleh Nabi Musa apabila Allah Ta'ala bertanya, katanya hiya asaya, itu adalah tongkatku. Itu jawapan bagi soalan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya tanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apakah yang berada di tangan kananmu? Tapi jawapan dia lebih daripada soalan yang dikehendaki. Kalau dia jawab tongkatku, asaya, cukup sekatku ya. Tapi Nabi Musa menjawab lebih daripada yang diperlukan. Berdasarkan ayat ini, para ulama mengatakan ayat ini menjadi dalil ala jawazi kaunil jawab ala soal bi akthar mimma su'ila. Adalah harus jawapan bagi soalan itu lebih daripada apa yang ditanya. Jangan pula orang bertanya kata, aku tanya sekarang, jawab lebih, orang kata mungkinlah kadang-kadang setengah orang itu dia nak jawab lebih. Harus jawapan lebih daripada soalan yang ditanya. Dalam cerita ni Allah Ta'ala cuma tanya apa di tangan kanan. Nabi Musa tidak hanya berhenti setakat tongkatku, dia beritahu pula kegunaan tongkat. Baik. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang air laut. Su'ilan Nabi an ma'il bahar, air laut untuk berwuduk dengannya. Maka Nabi jawab, air laut itu huwa tuhuru ma'uhu
al-hillu maitatuhu, air laut tu air yang suci airnya dan halal bangkai. Jadi soalan tu dia tanya, air laut adakah boleh bersuci? Sebab ada sahabat dia naik kapal, naik jelas belayar tengah laut, air untuk berwuduk tak cukup untuk minum. Lalu ditanyalah Nabi, ana tawaddau, adakah kami boleh berwuduk dengan menggunakan air laut? Nabi pun jawab, air laut itu adalah air yang suci. At-tuhur ma'uhu, suci makna boleh berwuduk. Tidak cukup dengan air itu suci. Al-hillu maitatuhu, bangkai dia adalah halal. Maksud bangkai itu ikan yang ditangkap tu boleh dimakan. Sahabat tak tanya bab ikan tadi, tapi Nabi jawab lebih daripada yang ditanya. Maka ia adalah bersifat harus. Apa lagi kita boleh ambil sini sebelum kita terus pada ayat berikutnya? Kenapa pula tongkat Nabi Musa itu di tangan kanannya, tidak di tangan kiri? Allah Ta'ala tanya, wama tilka biyaminika, tak tanya wama tilka biyasarika bishimalika, apa di tangan kiri? Maknanya Nabi Musa pegang tongkat di tangan kanan. Allah Ta'ala menjadikan kita ni, dia ada dua posisi, kanan kiri. Seesok pun hari kiamat pun dia ada ashabul yamin, ashabul shimal, ashabul maimanah, ashabul mash'amah, golongan kanan, golongan kiri. Kanan ini sebuah kepada yang bersifat baik dan positif, kiri sesuatu yang bersifat kotor, jijik, cemar, negatif. Sebab itu kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammuna, adalah Nabi ini suka akan mengkanankan, sama ada fi tana'ulihi wa tarajjulihi, sama ada dari sudut pakai selipar dia pakai sarung kaki kanan dulu, sikat rambut pun sebelah kanan dulu. Kalau nak sikat rambut lah, kalau wuduk dia basuh anggota sebelah kanan dulu, kaki ataupun tangan. Mana dia lebih suka mengkanankan. Masuk masjid, okey, kaki kanan. Kita masuk bilik air, kaki kiri. Itu dari segi adab-adabnya untuk kita ketahui. Dalam bahasa Arab, orang Arab biasa kalau bersumpah, dia akan angkat tangan kanan. Dia tak guna tangan kiri. Kanan itu menggambarkan kekuatan. Kanan, perkataan kanan itu menggambarkan kekuatan. Bila sumpah, dia akan guna tangan kanan. Sebab itu dalam bahasa Arab, al-halaf sumpah juga dengan maksud yamin. Al-yamin sumpah. Asalnya yamin itu makna tangan kanan, menggambarkan kepada sifat kekuatan. Sebab orang Arab bila sumpah diguna tangan kanan. Jadi kegunaan yang pertama, atawakka'u anha, iaitu a'tabidu 'alaiha fi halil mashi. Aku berpegang padanya ketika berjalan, dan digunakan untuk dia menjatuhkan daun-daun pada pokok, liyasquta minhul waraq, untuk digugurkan daun, supaya litakulahu al-ghanam, untuk dimakan oleh kambing-kambingnya. Digunakan tongkat untuk kait-kait daun supaya dia jatuh. Itu dua kegunaan yang dia sebut, yang sebenarnya dia tak tahu ada lagi kegunaan yang lebih besar, bahawa tongkat dia tu akan bertukar menjadi ular. Kenapa pula Allah Ta'ala suruh Nabi Musa lempar tongkat hingga bertukar menjadi ular? Sebab satu hari nanti dia akan pergi menghadap Fir'aun. Bahkan dia dicabar untuk bertarung dengan tukang-tukang sihir. Kita akan tengok dalam ayat selepasnya dalam surah Taha, siapa kepada mereka tukang sihir akhirnya mengaku beriman, tangan mereka dikerak, kaki dikerak, tukang sihir. Baik. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa berbuat begitu sebagai suatu mukaddimah, pendahuluan, permulaan. Biasanya kalau satu ada event yang besar, sambutan upacara yang besar,
kita akan buat raptai. Boleh faham ke apa raptai? Raptai, buat raptai dulu. Macam kemarin Hari Sukan Negara, sambut Hari Sukan Negara, habis satu negara lah sekolah-sekolah. Tapi hari Jumaat tu, sebelum waktu main Jumaat tu, raptai dulu. Sebab dia satu event yang sangat besar. Jadi bila besar kena buat raptai. Memang ada majlis-majlis besar dia buat raptai dulu, supaya tidak berlaku kesilapan dalam majlis yang rasmi. Nanti orang silap tak akan tanggung malu. Majlis timur pingak di istana ke, majlis apa-apa, bahkan rancangan hiburan pun dah buat anugerah tu, dia kena ada raptai. Jadi ni kerja besar ni. Nabi Musa akan bertemu dengan Fir'aun dan akan dicabar apa kelebihan kamu. Jadi Nabi Musa sudah tahu bahawa tongkat dia akan bertukar menjadi ular, sebab dah dibuat percubaan sebelum tu. Ni masa ni di raptai, masa di lembah tua ni. Maka diperintahkan untuk dia mencampakkan. Qala alqiha, lalu fa'alqaha. Tiba-tiba dengan kuasa Allah, tongkat itu menjadi hayyah. Hayyah menjadi thu'ban, tas'a yang bergerak dengan cepat. Kenapa pula mukjizat Nabi Musa mari dalam bentuk tongkat bertukar jadi ular? Sebab zaman dia adalah zaman di mana ramai tukang sihir. Tukang sihir itu bukannya bila Fir'aun tu suruh berlawan dengan Nabi Musa, dia sokong Fir'aun, bukan. Kita akan baca dalam ayat-ayat yang lain, dalam contoh dalam surah Al-A'raf, termasuk dalam surah Asy-Syu'ara. Wajah as-saharatu Fir'aun, dan datanglah tukang-tukang sihir kepada Fir'aun. Tukang sihir mari, dia bukan dia nak berlawan sangat Nabi Musa, tapi dia kata qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Betulkah kita akan dapat upah? Adakah kita akan diberi ganjaran, diberi upah jika kami menang? In kunna nahnul ghalibin. Lalu Fir'aun kata qala na'am. Oh ya, kamu jangan bimbang, aku sudah sediakan duit yang banyak untuk upah kamu kalau kamu menang berlawan dia. Rupanya masing-masing ada kepentingan. Fir'aun memperalatkan tukang sihir. Tukang sihir nak menggunakan ilmu sihir bagi dia dapatkan kepentingan dia, nak harta. Sebenarnya dia bukan nak berlawan sangat dengan Musa, tapi dia ada kepentingan yang lain. Baik. Lalu bertukar menjadi ular atas sebab tadilah, sebab zaman itu banyak tukang sihir. Dan ular itu disifatkan tas'a, bergerak. Tas'a mana yataharraku harakatan sari'ah, bergerak dengan pergerakan yang cepat. Tak katakan Nabi Musa, kita sendiri pun kalau nampak ular terbergerak dengan cepat, kita jadi seria, takut. Apatah lagi ular ni sangat besar. Ular sangat besar, wa huwa asra'ul hayyat harakat. Ia merupakan ular yang sangat cepat pergerakannya. Ada juga pendapat mengatakan walakinnahu saghirun, ianya kecil. Tapi sebenarnya dia besar. Dia besar. Fatabayyana anna hadhihi al-hayah fi ghayatil kibar. Ular ini berada dalam keadaan yang sangat-sangat besar dan sangat cepat pergerakannya. Besar dan cepat. Tak tahulah kalau orang berani, kalau orang nakut memang tak berani. Nak tengok ular, kalau cerita apa ular besar, anaconda. Boleh cerita ular anaconda, kita rasa sekian, takutlah. Sebab ia sesuatu yang menimbulkan rasa geram, apa lagi, geli, takut. Tapi dengan cara itulah Allah Ta'ala memberikan takhfif, tarhib kepada manusia. Contohnya orang-orang yang tidak menunaikan zakat yang berupa emas dan perak, muthila lahu suja' aqra, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, akan dibuat gambaran bagi dia hak sungguhlah, bukan sekadar imajinasi. Suja' aqra, ular yang berkepala botak, lahu zabibatani,
ada dua dia punya rahang taringnya. Lepas tu disebut akrak botak kerana likasrati sammihi, banyak racun. Tapi ular ni ada bulu, ada rambut kepala. Maka ular tu akan yutawiquhu, akan belik bergantung pada lehernya. Lalu dia kata ana maluka ana kanzuka, akulah harta kamu, akulah simpanan kamu. Lalu bila Nabi sebut begini, ini amaran bagi orang yang ada harta banyak tak bayar zakat, sesat diancam dengan azab siksaan yang berbentuk ular. Lalu Nabi baca ayat wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka menyangka perbuatan bakhil itu baik bagi mereka. Ada kaitan ceritanya dengan ular. Sebab kita nak kaitkan dengan cerita mukjizat Nabi Musa, tongkat bertukar menjadi ular. Adapun tas'a di mana tamshi wa tattaribu, dia boleh bergerak. Asal daripada tongkat, benda yang mati, yang tak bernyawa, bertukar menjadi ular yang boleh bergerak dengan cepat. Allahu Akbar. Ini kuasa Allah. Kuasa Allah yang sangat hebat, yang kita tak boleh nak fikir dengan akal kita. Falamma ra'aha tahtaz, apabila Nabi Musa melihat ia bergerak, tahtaz, bergerak-gerak, seolah-olah dia ni benda yang hidup. Walla mudbiran, lalu dia berpaling ke belakang, nak lari lah. Nak lari, lalu Allah Ta'ala beritahu aqbil wala taqaf, mari sini semula, jangan kamu takut, jangan kamu merasa takut. Lalu diperintahkan qala khudha wala takhaf, hendaklah kamu pegang kembali. Kalau bukan perintah daripada Allah, mungkin Nabi Musa tak pegang. Kita sendiri tengok benda memang clear, jelas, ular nak pegang, tak berani. Kecuali orang yang berani lah pegang. Tapi pegang ni sebenarnya satu perintah. Sebab dengan cara pegang tadilah tiba-tiba ular tadi bertukar semula jadi tongkat. Perlu kepada sentuhan, touch daripada Musa secara khusus. Tak boleh orang lain sentuh. Dia tak boleh orang lain sentuh, mesti Nabi Musa sentuh. Bila sentuh jadi gitu. Kita pun tak pelik sampai sekarang ni, banyak benda yang dengan sebab sentuhan boleh bertukar. Finger tag, kita pergi cak jari, dia boleh detect orang ni. Masa kita kan pergi jabat untuk tanda kehadiran tempat kerja, masing-masing guna smartphone, telefon pintar, semua Android, sweep dengan ujung jari. Cuba guna benda lain, guna kertas, tak jadi. Android tak boleh bertindak balas. Macam mana manusia cipta satu teknologi dengan sebab touch, sentuh daripada jari. Teknologi itu boleh mengubah kita nak tekan apa dia, function apa kita nak guna. Nak cari gambar ke, nak cari contact number, dengan sebab sentuhan. Bila Nabi Musa sentuh ular tadi, khuzha, pegang balik, sanu'iduha, kami kembalikan ia kepada bentuknya yang asal. Selagi tak pegang, dia tak akan bertukar, kena pegang. Sanu'iduha, akan kami kembalikan ia kepada sirah. Sirah ni bentuk hak pertama, hak mula-mula tadi. Baik. Wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda. Mukjizat yang kedua disebut dalam ayat ini ialah tangan Nabi Musa bertukar menjadi putih apabila diletakkan pada bahagian janah, bahagian celahan badannya. Ataupun dalam ayat surah An-Naml, wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'in. Masukkanlah, letakkanlah, kepitkanlah tangan kamu. Kalau dalam surah An-Naml
Wa adkhil, di sini wadmum. Wa adkhil yadaka fi jaybika, masukkanlah tangan kamu dalam jaib, poket baju. Tapi kesannya ialah bila buat gitu, tangan tu mengeluarkan cahaya yang sangat terang, tapi tidaklah sampai kepada ada kekurangan, kecacatan padanya. Manakala perkataan wadmum juga disebut dalam surah Al-Qasas, bila Allah Ta'ala perintahkan apa dia dalam ayat wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su' fi tis'i ayatin ila fir'auna qaumihi, surah An-Naml. Wadmum yadaka, apa dia, diperintahkan Nabi Musa untuk letakkan tangannya di dada ni, minar ruhb, ketika rasa takut. Bila takut letak ni, maka hilanglah perasaan takut. Tujuannya adalah linuriyaka min ayatinal kubra. Fa'alna dzalika, kami buat begitu supaya kami dapat perlihatkan kepada kamu di antara tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Ayat di sini maknanya bukti lah, tanda alamat kepada kekuasaan Allah yang sangat kubra, yakni al-uzma, ad-dallah ala qudratina wa ala risalatika, yang menunjukkan kepada kekuasaan kami dan benarnya dakwah yang kamu bawa. Kenapa pula dalam bentuk yang kedua? Kalau yang pertama tadi tongkat, hak ni pula tangan. Mungkinlah sebagai satu simbolik bahawa Nabi Musa jauh lebih hebat daripada Fir'aun, bahawa Musa ni sebagai penyelamat kepada Bani Israel yang membawa cahaya kebenaran dan juga cahaya kemenangan, cahaya kebenaran dan cahaya kemenangan. Daripada bayda, cahaya putih yang keluar daripada tangannya, iaitu apabila diletakkan bahagian bawah al-ibtil aisar, bahagian bawah ketiaknya yang sebelah kiri, akan keluarlah cahaya yang lamiah, yang bersinar, mempunyai cahaya yang sati', yang sangat terang. Yudhi'u bil-laili wan-nahar, boleh menerangi malam dan siang. Macam mana kita nak bayangkan? Bila letak tangan yang bawah tiak sebelah kiri, keluar tangan cerah. Kalau malam kan tak payah pasal lampu, lebih cerah daripada spotlight, lebih cerah lagi, bahkan mungkin lebih lagi lah. Sebab dikatakan qadau isyamsi wal qamar, cerahnya terang ia seperti sinaran matahari dan bulan. Allahu Akbar. Ini sesuatu yang sangat hebat. Ataupun dalam ayat yang lain, apabila Nabi Musa idza adkhala yadahu fi jaybihi, apabila dia memasukkan tangannya ke dalam poket baju dia, dalam kocek baju dia, summa akhrajaha, kemudian dia keluarkan, maka akan keluarlah takhruju tala'la'a, keluarlah cahaya yang berkelip-kelip. Lepas tu kata Hasan Basri, lepas itulah barulah Allah Ta'ala jadikan cahaya yang berkelip itu terang seperti misbah, seperti lampu. Kalau itu yang berlaku, ia menunjukkan bahawa fa'alima Musa annahu qad laqiya rabbahu azza wa jalla, tahulah Musa bahawa dia telah bertemu dengan Tuhannya. Macam mana bertemu tu tak diketahui, cuma kata Hasan Basri, bila bubuh dalam poket, keluar ya talak kelip, kemudian bertukar menjadi cahaya yang terang seperti lampu, tak kelip dah, maka tahulah dia bahawa dia telah bertemu dengan Tuhannya.
Cuma dalam surah Al-Qasas, perkataan wadmum tu satu tanda yang lain. Bila Nabi Musa rasa geram, rasa takut, dia walaupun dia tahu dia Nabi, dia Rasul, dia ada kelebihan mukjizat, tapi sifat kemanusiaan dia tetap ada. Iaitu sifat takut dia tetap ada. Ada juga. Wadmum ilaika janahaka minar rahb fadhanika burhanani min rabbika ila fir'auna wa mala'ih. Maka lekatkanlah, kepitkanlah kepada bahagian anggota badan kamu jika kamu merasa geram, rasa takut. Jadi bila buat gitu, lenyaplah rasa takutnya. Itu dua mukjizat Nabi Musa yang dapat kita ambil dalam ayat kita baca malam ni, dalam permulaan surah Taha, iaitu tongkat dengan tangannya. Ini sebagai permulaan untuk dia berdepan dengan Raja Fir'aun yang sangat takabur. Jadi bila dia dah tahu, maka dia lebih ada keyakinan. Jadi seseorang itu kita boleh ambil pengajaran gini. Bila seseorang itu tahu apa kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, maka dia boleh membina rasa as-siqah bin nafsi, rasa yakin, percaya kepada diri dia. Kadang-kadang mungkin seseorang itu dia berbakat, dia ada, dia rasa tak boleh, menyebabkan dia hilang keyakinan diri. Allah Ta'ala mahu supaya Nabi Musa berdepan dengan Fir'aun dengan cara yang dia benar-benar yakin, sehingga boleh menggunakan rasa gentar, rasa bimbang, rasa cemas, rasa takut. Maka dibuat suatu raptai, tahuk tongkat jadi ular. Okey, dia dah tahu dah, buat gini mesti jadi gini, dia tahu dah, sebab dia dah buat. Tangan dia pula bila masukkan bawah ketiaknya atau dalam poketnya akan keluar cahaya. Maka dia sudah tahu, sebab sudah dibuat percubaan lebih awal. Maka begitu dalam hidup kita kena cuba sesuatu yang kita tidak yakin. Kadang-kadang setengah orang itu dia tidak mahu cuba. Dia mengambil sikap awal-awal lagi, hamba tak boleh. Lepas tu bila boleh, hamba tak boleh. Kita kena belajar untuk atasi kekurangan kita dan cuba. Kalau kita hanya berpegang kepada hamba tak boleh, biawi ke dia boleh, lepas tu gapo kita boleh, maka siapa satu peringkat kita hilang keyakinan diri. Sehingga sesuatu yang sebenarnya kita boleh buat, kita tak boleh buat. Ni ibrah kita boleh ambil daripada cerita. Padahal Nabi Musa boleh terus sahaja pergi bertemu Fir'aun dan tunjukkan mukjizat ada pada dia. Tapi tidak begitu. Allah Ta'ala nak tunjuk pada Nabi Musa sendiri apa mukjizat ada pada dia, supaya dia tidak terkejut. Dia sendiri tidak terkejut bahawa itu yang kelebihan Tuhan bagi ke dia. Tapi dia sudah mengetahuinya, bahawa itu mukjizat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Tapi bukannya bersifat percuma. Jangan pula kata sedap dia lah, ada kelebihannya untuk ta'yid, untuk memberi kekuatan kepada usaha dakwah, bukannya untuk suka-suka. Tapi bukan begitu. Macam Nabi Sulaiman alaihissalam, dia punya mukjizat dia boleh bergerak ke mana sahaja dengan angin yang dia perintahkan. Wali Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha. Bagi Nabi Sulaiman itu, dia punya mukjizatnya ada rih angin yang bergerak dengan kuat, dengan perintah daripada Nabi Sulaiman. Tapi perintah bukan saya saja, puas saja mai angin, aku nak pergi makan angin itu. Nak makan angin itu, maksudnya nak berjalan, nak berderak lah. Tapi ada maslahah, ada keperluan. Sama juga dengan tongkat Nabi Musa ni, dia hanya guna untuk bagi kepentingan tujuan dakwah tu. Sebab tu tak ada riwayat bahawa Nabi Musa guna untuk perkara yang tak perlu, perkara yang tidak perlu.
Hak lain-lain, hak selain daripada kerja dakwah, hak kerja biasanya untuk jalan macam biasalah, guna tongkat untuk pegang. Yang kedua, untuk dia kai-kai daun-daun kayu kepada kambing dia. Hak tu untuk dipanggil isti'mal yang adi, penggunaan yang biasa. Hak penggunaan hak luar biasa tu untuk kepentingan dakwah. Jadi kalau tak ada masalah untuk dakwah, maka tak perlu. Baik, ada soalan? Ada soalan? Kita dalam agama kalau 100 orang nak cari seorang pakai tongkat tak ada. Kecuali mungkin hak betul-betul ada keuzuran. Tapi kalau orang muda hak jalan cepat, sihat, tiba-tiba pakai tongkat, orang kita yang lain macam kan ada mesti orang tanya. Mungkin orang tanya. Apa dia? Tak boleh. Salah. Dia salah rezeki lawnya salah. Undang-undangnya salah. Bukan takut salah guna lah. Salah guna. Nanti wak kata orang pula. Tongkat. Itu tak boleh. Dijadikan satu senjata untuk mengganggu, mengacau orang lain pula. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah.